Assalamualaikum, kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Ya, saya Aziz Husni, ini Fetri Yahya. Sama dengan anda hari ini 18 Biru Mei. ini lambang berpadu lah sebab kita pun semakin menuju ke penghujung Syawal. Dan saya tengoklah kepada banyak undangan minggu ini, Sabtu Ahad memang penuh. Di mana saja rasanya undangan Ahmad Fetri Yahya? Itulah dari Kuala Selangor sampailah ke saya maybe ke Pilah, ke Seremban. Itulah sebab kadang-kadang kita ni memang nak cepat ke seluruh destinasi, tapi disebabkan ada halangan, misalnya kata dari hujung ke hujung kemudian tengah balik. Sesak, memang akan sesak. Jadi walau bagaimanapun, kalau anda dah pergi ke rumah terbuka ni, memang dia punya nafsu tu buat-buat nak makan segala-gala makanan yang ada depan mata. Percikan api nafsu tu memang susah untuk dijaga. Naik terus kan. Tu nampak ni nak ambil ni, nak ambil tu, nak ambil tu. Kalau ikutkan kita kena makan, kalau kuih raya tu 3 cukup dah. Oh, satu jenis ke? 3 jenis lah. Sebab kalori dia pun dah banyak kan. Jadi kita kena pandai lah macam mana. Mungkin rumah orang ni target kita nak cuit-cuit sikit je. Bagi portion. Masuk ke rumah orang ni baru yang makan berat. Kemudian dah lapis perut macam mana? Ya, lepas tu kan jangan lupa juga buat check up. Bila dah raya, kita duk open house ni, tapi tak buat check up, tak tahu penyakit apa pula kita dapat. Cubalah untuk buat check up untuk kita elakkan penyakit-penyakit yang berbahaya ni. Baik, dan kita juga mengharapkan supaya kita berwaspada dengan cuaca yang berlaku kini, yang mana kalau ikutkan kan, ada kemungkinan kita akan isytiharkan darurat jika kerajaan memantau situasi yang tidak dapat dikawal lagi. Sekarang ini ada kawasan yang sememangnya berada di tahap 1, diberikan senarai-senarainya, dan gelombang haba kerajaan sedia untuk isytiharkan darurat bila ada keperluan. Ya, buat masa ini pelaksanaan darurat belum diputuskan lagi, tapi kerajaan dah sedia dah gunakan arahan MKN nombor 20 sebagai melaksana langkah-langkah untuk mengatasi masalah panas. Tadi saya lihat ada mungkin di setengah kawasan diberikan ataupun proses untuk pembenihan awan, yang mana ini penting untuk kawasan di mana empangannya mungkin nampak ada berlaku kemerosotan dan akan dibuat itulah langkah-langkah yang perlu. Tapi setakat semasa inilah kita perhatikan cuaca nampaknya Kuala Lumpur, Kuching dan Kinabalu keadaan yang cerah sampai jam 10 pagi. Yang tempat lain pun cerah, cuma di Kanga dijangka hujan pagi ni. Tempat lain semua cerah. Fat. Okey, semua cerah. Okey, jadi ini adalah kaji cuaca untuk hari ini. Tapi untuk kita tengok amaran ribut putih, juga ada amaran ribut putih walaupun panas sekarang ni. Ya, hanya di kawasan tertentu saja melibatkan kawasan Perlis dan Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda. Dan sebelum ni di kawasan Pulau Pangkor diberikan amaran tiada aktiviti laut yang dibenarkan disebabkan cuaca yang bergelombang, dan kita kena waspada merujuk pada laman web yang berkaitan untuk memantau situasi keadaan semasa. Ya, jadi bercakap pasal raya tadi, Fetri Yahya. Sebenarnya ada raya ni dia ada perbezaan dengan masyarakat. Bukan setakat di Malaysia tapi di Indonesia juga. Kita kan serumpun kan? Serumpun, ya. Kadang-kadang ada yang berhijrah ke sini, dan saya suka sebenarnya kalau Jawa dia ada macam baraan. Ramai-ramai datang ke rumah, katakan 5 orang, 1 seorang datang segala. Lepas tu kejap je, dalam masa 10 minit semua gerak ke rumah lain pula. Jadi semua akan merasa kedatangan tu. Ini kita nak ceritakan pasal perayaan masyarakat Minang di Malaysia dan juga di Indonesia. Dekat Indonesia ada masyarakat Minang, dekat Malaysia pun ada masyarakat Minang sendiri. Apa lagu Minang yang paling awak suka? Lagu Minang saya kalau Nogori tu elemen tu saya suka lagu Ayam de Lopez kan. Sedap kan? Sedap. Tapi itulah Minang ni nasi Padang dekat Indonesia. Indonesia macam isteri saya dia ada sedikit darah Minang tu. Tapi saya still tak dapat nak rasa nak raya kat sana. Sambal Minang sedap. Sambal Minang sedap. Isteri saya pandai buat. Sambal dia ada hijau, ada merah. Yang balado tu kira sambal Minang kan? Itu sambal balado. Bukan. Lain. Lain pula. Nak bercerita pasal makanan pula. Jom kita tengok. Yang betul kita bersama dengan acara Halal Bihalal Meraket Rasa. Menyatukan generasi Minang di Negeri Sembilan yang terkenal dengan adat pepatih mereka. Jom itu saja. Tengok cerita sambal. Bulan Syawal, sinonim dengan usaha mengeratkan silaturahim selain menghulur tangan bermaaf-maafan. Justru itu, Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Minang Payakumbuh 50 Kota mengambil keberkatan Syawal untuk mengukuhkan hubungan keturunan Minang di Malaysia, khususnya di Negeri Sembilan dan di Sumatera, Indonesia. Acara yang dinamakan Halal Bihalal Meraket Rasa itu dimulakan dengan tarian selamat datang bagi menyambut tetamu kehormat. Dalam bahasa Indonesia, Halal Bihalal membawa maksud majlis rumah terbuka
semua sanak saudara dan kenalan dijemput meraikannya. Antara yang hadir termasuk pemangku Wali Kota Payakumbuh, Rida Ananda dan Sigit S. Wadianto, merupakan Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Johor Bahru. Majlis dimeriahkan dengan kehadiran hampir 1,000 masyarakat Minang dari pelbagai peringkat usia. Bagi Presiden Pertubuhan itu, Syahrial Tarmizi, tiada yang lebih indah untuk menyambung semula hubungan kekeluargaan yang telah lama terpisah. Tujuan Paliko Malaysia untuk mengadakan acara ini adalah untuk merakit rasa. Jadi kita rekat balik rasa kita tu tentang silaturahim, persaudaraan. Adapun generasi kedua, ketiga, keempat sampai kelima, kita cuba himpunkan di dalam satu organisasi persatuan ini untuk menjalin semula hubungan sanak saudaranya yang lama terpisah. Contoh yang suku Seri Melenggang, Seri Lemak, dan mereka ni ingin sekali mengetahui di mana tanah moyang mereka. Sementara itu, Wali Kota Payakumbuh, usaha yang dilakukan Paliko Malaysia, harus dipuji dan disambut dengan tangan terbuka. Kita memanfaatkan bulan Syawal ini sebagai ajang untuk mewujudkan peningkatan hubungan silaturahim antara masyarakat-masyarakat yang ada di masyarakat Minang, terutama Payakumbuh 5 kota yang ada di perantauan ini. Masyarakat perantauan Minang dengan kegiatan acara ini bisa terjalin dan meningkat hubungan kekeluargaan di antara perantauan Minang. Sesuai dengan tema majlis, tetamu disajikan dengan menu masakan Minang dan yang menjadi tumpuan ialah rendang Minang dengan resepi turun-temurun selain menjadi identiti Kota Payakumbuh. Majlis turut diserikan dengan persembahan tarian tradisional Minang seperti tarian indang dan juga tarian piring oleh anak-anak keturunan Minang yang bermastautin di Negeri Sembilan. Kumpulan wanita yang juga ibu-ibu soko yang mewakili suku masing-masing tidak ketinggalan menghiburkan tetamu yang hadir dengan nyanyian istimewa mereka. Bagi generasi muda, acara seperti ini memberi inspirasi untuk terus mengukuhkan adat dan budaya Minang yang diwarisi agar tidak hilang ditelan zaman. Ini memang patut diadakan. Untuk generasi muda, dia akan lebih kenal dia orang punya adat, budaya dengan dia punya kaum lah, etnik kan. Macam etnik Minangkabau ni, dia lebih kepada adat pepatih, betul tak? Macam itulah. Moga usaha dan ukhuwah ini akan berterusan dalam mewarnai kepelbagaian masyarakat Malaysia yang majmuk. Itu dia Minang yang begitu indah menawan. Ya, jadi betul. saya tak apa perkataan Minang yang indah-indah contohnya. Itu yang saya tak belajar lagi lah tu. Saya kena belajar, saya kena duduk tuition dengan isteri saya. Itulah dia. Jadi kita akan cuba untuk meleringkan adat budaya. Berhumornya di mana kalau tidak dilering, berbudaya mananya kalau tidak seganding, ya. Ya, betul. Dan bersama dengan inspirasi karya agung Nusantara Melayu, nak mengajak kita semua supaya menghargai warisan budaya yang begitu bermakna. Dan nak bersama dengan jarang terdengar, bisa terdengar wartawan, apa lagi? Usahawan. Kali ini bersama dengan Purbawan. Betul. Seorang pengkaji yang sangat hebat dan menyimpan barang-barang purba. Dan siap ada galeri sendiri yang berada di Seremban. Jadi kita bersama dengan Wan Ahmad Wan Arsyad. Ya, itu dia Purbawan yang kita bawakan. Juga bersama dengan Dr. Hasanuddin Yusof, penyelidik. Digandingkan bersama. Dan sedikit imbasan, mereka ini pernah menerima anugerah tokoh khas buku warisan negara UNESCO. Cik Wan ni yang berlangsung di PUTC pada April 2021, pengiktirafan daripada kerajaan untuk Cik Wan, dan kali pertama menerima anugerah tertinggi peringkat antarabangsa selepas berkecimpung dalam bidang pengkajian sejarah tempatan dan mengumpulkan bahan warisan selama hampir 30 tahun. Alhamdulillah. mengumpul 30 tahun. Ya, Maksudnya ketika Haziq lahir tu dah kumpul dah. Ya. Kan Cik Wan? Ya, saya. Jadi permulaannya bagaimana minat untuk menyimpan barang-barang purba ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau diimbas kembali sejarah pelibatan saya dalam dunia kepurbawanan, saya sebenarnya mula jatuh cinta dengan manuskrip sejak saya diamanahkan untuk menjaga manuskrip warisan keluarga, pusaka dari moyang saya sendiri, beberapa naskah Al-Quran dan beberapa naskah
manuskrip kitab Alkitab pengajian Islam. Dan bertolak daripada situ, saya tidak lagi memandang ke belakang. Saya terus saja gerakan saya meninggalkan pekerjaan saya dan berkecimpung dalam dunia kepurbawanan ini secara sepenuh masa. Oh, jadi bila membuat keputusan yang berat kan, tinggalkan kerja, beri jiwa tu. Jadi di mana tarikan dalam kepurbawanan ni? Kalau kita pada manuskrip ni kan, kadang-kadang tulisannya lama, jawi pun jawi yang mungkin agak lama tak difahami. Jadi memerlukan kepada pengkajian, kepada rujukan, kepada berbagai lagi pengorbanan lah. Betul. Syukur Alhamdulillah. Saya amat bersyukur dengan katakan hidayah dan juga ilham yang Allah kurniakan kepada saya untuk berkecimpung dalam bidang ini. Memang sebetulnya betul apa yang saudara pengacara kata tadi. Banyak pengorbanan, terutamanya dari segi wang ringgit, masa, keluarga, dari segi konteks. Katakan bukan senang juga nak membuat sesuatu pengembaraan pencarian misalnya. Meninggalkan keluarga lama dan anak-anak pada ketika itu masih kecil di alam persekolahan. Tapi kita, orang kata, teruskan juga perjuangan kita. Dan menariknya tentang dunia kepurbawanan ini ialah setiap naskah yang kita temui ada penceritaan dan sejarah dia yang tersendiri. Ya, pastinya. Ya. Misalnya dalam penampilan saya yang pertama dalam MHI dengan saudara pengacara juga, saudara Petri 2006. Masih ingat. Kita bawa kitab Tameng Sari. Dan memang meletup selepas tu, katakan memang sentiasa mendapat liputan daripada media, rakan-rakan media. Terima kasih kerana menyokong. Memang orang kata sangat teruja. Masyarakat juga teruja dengan penemuan-penemuan yang sebegini. Dan pada hari ini juga saya dengan rasa rendah diri untuk berkongsi dua naskah yang kita kata karya agung, masterpiece. Yang pertamanya kitab Siratul Mustaqim. Yang ini. Dan keduanya adalah kitab Durul Faraid. Okey, sebelum kita pergi pada ni, juga nak tanya dengan doktor. Macam mana doktor sendiri bersama-sama dalam usaha gerakan ini untuk martabatkan manuskrip ni benda-benda yang perlu dikaji kan? Memerlukan kepada kedalaman, ketajaman, ketelitian dan paling penting untuk verifikasi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga seperti mana Tuan Wan Arsyad, saya telah menubuhkan sebuah institusi namanya Maktab Penyelidikan Tamadun Alam Melayu dan Islam. Memang dalam tempoh 10 tahun ini memang banyaklah saya bergelumang dengan manuskrip dan saya sendiri banyak usahakan manuskrip. InsyaAllah sempena Hari Kemerdekaan ini ada sebuah manuskrip tentang jihad juga yang saya akan menerbitkan. Bersumberkan dari mana tu? Daripada naskah Perpustakaan Negara Malaysia dan naskah Perpustakaan Negara Indonesia. Dua naskah ini tentang seorang ulama, Syekh Samad Falimbani, telah menulis sebuah manuskrip kitab tentang jihad yang memberi inspirasi tentang jihad. InsyaAllah Hari Kemerdekaan ini saya akan melancarkan. Itu dah rumi lah. Sudah saya rumikan. Dia naskah daripada bahasa Arab, saya terjemahkan kepada bahasa Melayu. Kemudian naskah Jawi, tulisan Jawi ini saya rumikan ke bahasa Melayu. Jadi doktor boleh ceritakan prosesnya tu bila kita dah dapat manuskrip tersebut, kitab tersebut untuk tukar kepada bahasa Melayu. Ada tak mungkin yang tak difahami istilah ataupun memang agak cabaran dia? Macam mana tu? Ya, ada. Pertamanya kita kalau biasa membaca tulisan Jawi, kita boleh baca tulisan Jawi yang lama. Cumanya kadang-kadang penulisan itu dalam kitab-kitabnya lama itu kadang-kadang dia menulis dalam ruang yang sempit. Kadang-kadang SIM itu dia tarik sekali kan. Bentuk dia jadi lain. Bentuk dia lain itu kita kena perhatikan teliti dengan betul-betul. Kemudian juga kadang-kadang kalau ulama Aceh kadang-kadang dia selang-selang kan. Dia tulis bahasa Melayu, kadang-kadang dia selit dalam bahasa Aceh. Jadi kita mesti bahasa lama kan? Bahasa lama. Bahasa lama. Ratusan tahun. Itu kita ada, kalau kita dah lama berkelumang dengan manuskrip ni, insya-Allah kita boleh faham lah. Boleh tahu. Boleh faham. Saya tertarik yang ni lah sebab katanya dijaga sendiri, Cik Wan. Izinkan saya pegang. InsyaAllah. Okey. Maksudnya berapa usianya? Okey. Ini adalah merupakan kitab Siratul Mustaqim yang saya sebut tadi. Karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang untuk naskah ini dia disiapkan pada tahun 1630. Dan pada ketika itu, dan ikut salah silah perjuangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, pada ketika itu
almarhum berada di Pahang. Okey. Sebelum kemudiannya dibawa ke Aceh untuk menjadi pembesar Aceh, seterusnya mufti negara Aceh. Okey. So sejarahnya untuk kitab yang ini, yang satu ini, saya telah membuat semakan dengan ialah secara YouTube dulu. Semakan dari segi image dan sebagainya memang menyamai dengan apa yang ada di Aceh, Muzium Pedir. Akan tetapi dari segi pentarihan, naskah ini ialah 1634 pentarihannya, dan itulah yang saya katakan tadi bermakna sedangkan yang di Aceh tarikhnya ialah 1644. Jadi ini 10 tahun awal. Sebab Ini dulu. kerajaan dari sejarah ramai juga yang datang ke Pahang untuk berguru. Betul. Pahang menjadi pusat perkembangan Islam ya. Betul. Dengan Di Pekan terutamanya. Syekh Fansuri juga datang untuk bersama. Ya. Jadi baik Syekh Hamzah Fansuri. 1634. Jadi saya sebut di sini ini 1634 dan Nurul Farid adalah 1630. Dan kemudiannya Syekh Nuruddin Ar-Nariri dibawa berhijrah ke Aceh, dan pada ketika naskah yang berada di Muzium Pedir itu, seperti mana catatan yang terdapat dalam naskah yang di sana 1644 dan siap pada 1654, 10 tahun makan masanya. Ketika itu, kalau mengikut pentarihan dari segi sejarah penghijrahan Syekh Nuruddin Ar-Nariri, beliau pada ketika itu telah pun kembali ke India, ke Randir India. Kerana sebelum itu, setelah Sultan Aceh Syekh Sultan Ahmad Iskandar Sani. Sultan Iskandar Ahmad Thani mangkat, berlaku polemik antara beliau, Syekh Nuruddin Ar-Nariri dan juga Hamzah Fansuri. Itulah. Jadi panjang. Kalau kita masuk kuliah. bercakap pasal sejarah kita cerita pasal sejarah ni banyak sebenarnya yang perlu dikaji, banyak. Betul. Yang kalau kita nak kaji tu nak masuk dalam tu banyak lagi Betul. sebenarnya. Kena gali, Makin kena lama, gali. kena gali. Dengan doktor pun orang muda kan. Ya. Jadi macam mana nak menggalakkan generasi muda supaya kita ada pelapis? Mungkin kalau di sekolah dulu mungkin ada kelab apa semua, orang muda ni ada kelab yang mencintai manuskrip macam contoh. Betul. Pertamanya kita selalu war-warkanlah. Kita war-warkan, kita bagi pendidikan. Alhamdulillah saya juga sering dijemput ke sekolah, Betul. ke institusi pengajian tinggi dan menerangkan tentang khazanah alam Melayu ni lah, terutama penulisan para ilmuwan alam Melayu yang lama. Betul. Dari segi kebijaksanaan mereka, kepintaran yang berlaku pada zaman itu, tamadun-tamadun yang telah mereka menggagaskan. Ini kita perlu beri pendidikan, kita sebarkan melalui antara yang kalau penulisan. Usaha yang tidak seberapa yang saya buatlah. Tulis buku, beberapa buku yang telah saya tulis, kita sebarkan, dan juga kita kalau boleh buat seperti kelab lah. Kalau boleh nanti berjumpa. ada filem lah, ada lagu semuanya lah. Ni semua kalau nak buat filem kita boleh gunakan yang Betul. antara Betul. elemen Rujukan. video semua. Betul. Baik, sayang kita masa agak terhad, tapi moga Baik. ini menjadi pencetus supaya kita berbincang di medium lain yang lebih luas ya. InsyaAllah. Mencakupi rakyat yang lebih bermakna. Terima InsyaAllah. kasih untuk Cik Wan Ahmad Wan Arsyad Purbawan dan Terima Dr. Hasanuddin Yusof penyelidik. Moga ini akan menjadi satu lagi khazanah penting negara, melonjakkan lagi keinginan masyarakat api kosmik dalam jiwa untuk menggali khazanah yang berharga ini. Ya, jadi itu dia cerita mengenai barangan purba, karya agung yang kita dapat bawakan kepada Malaysia hari ini. Tapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini kita ada tips musim panas. Ada banyak tips untuk kita elakkan seraba, untuk kita elakkan daripada haiwan-haiwan liar ni. Haiwan berbisa ni datang. Belantara dah panas, mungkin menyusup masuk keluar rumah masuk. ke? Betul. Tipsnya selepas ini dia Malaysia, terus bersama kami. Ya, kembali bersama Malaysia. Ya, Aziz yang malu pakai payung kenapa? Ya, tak, maksudnya kalau keluar rumah kena berteduh lah. Dulu kan kita sediakan payung sebelum hujan. Ni sekarang ni pun kita dah kena sediakan payung untuk kita hadapi musim kemarau. Gelombang haba, serut haba semuanya kita kena ada persediaan walaupun ke tempat ibadah. Sekarang ni tengok kalau macam solat Jumaat pun kadang musim melimpah jemaah Cuaca panas, kena ada langkah hati-hati. Mungkin pihak masjid kita dapat sediakan kemah ke khas untuk jemaah yang melimpah di luar. Ya, betul. Dan kita nak tinjau macam mana
persiapan dari pihak kerajaan dan juga pihak berkuasa tempatan untuk hadapi pelbagai kemungkinan gelombang haba ini juga cuaca yang tak menentu? Ya, sebab tadi kan kita ada baca cerita mengenai kemungkinan akan ada darurat bencana yang mungkin akan berlaku disebabkan panas yang sangat-sangat melampau sekarang ini. Jadi kita bersama dengan Datuk Khairul Sharil Idrus, Ketua Pengarah NADMA Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Tuan. Ya, Datuk, tadi kita ada bercakap mengenai darurat yang mungkin akan dilaksanakan. Jadi adakah peratusan pelaksanaan darurat itu tinggi, Datuk? Terima kasih, Tuan. Terima kasih kepada MSI kerana menjemput NADMA untuk berkongsi sedikit maklumat berkaitan dengan isu gelombang haba ini. Sebenarnya apabila kita berbincang berkaitan dengan darurat ini, sebenarnya kita tidak pernah lagi berbincang di peringkat kerajaan untuk mempertimbangkan untuk melaksanakan darurat, sebab kita lihat bahawa situasi sekarang adalah masih lagi terkawal dan pengisytiharan darurat ini akan hanya dibuat sekiranya keadaan menjadi berbahaya kepada masyarakat umum. Jadi berdasarkan kepada situasi semasa pemantauan yang dibuat oleh agensi-agensi berkaitan, keadaan sebenarnya tidak memerlukan pengisytiharan darurat dan untuk melaksanakan perbincangan bagi ke arah berkenaan pun tidak diadakan lagi, Tuan. Tapi ianya akan dipantau dari masa ke semasa untuk melihat sama ada situasi memerlukan perbincangan untuk melihat kemungkinan pengisytiharan tersebut dibuat. Tetapi buat masa ini memang tidak ada perbincangan langsung berkaitan dengan kemungkinan untuk mengisytiharkan darurat. Saya fahamkan NADMA akan memantau 24 jam respon daripada masyarakat dan juga info-info yang berkaitan, sebab sekarang ini pun di setengah kawasan dia buat pemilihan awan untuk tujuan bagi meningkatkan empangan. Jadi apa mungkin usaha lain yang dilakukan oleh pihak NADMA untuk memastikan rakyat berasa selesa dan juga selamat, Datuk? Silakan. Dari segi NADMA, kita merupakan focal point dari segi pengurusan bencana negara. Kita akan bekerjasama dengan semua agensi-agensi teknikal, agensi-agensi yang berkaitan, agensi tidak balas untuk memastikan bahawa sebarang kemungkinan yang disebabkan oleh gelombang haba ini dapat dipantau dengan sebaik mungkin. Antara implikasi yang mungkin terjadi disebabkan oleh gelombang haba ini adalah dari segi kemungkinan berlakunya jerebu, kemungkinan dari segi implikasi terhadap kesihatan rakyat dan juga mungkin dari segi pembekalan air. Jadi pihak NADMA dengan agensi-agensi berkenaan sentiasa memantau untuk melihat usaha-usaha untuk meminimalkan sebarang impak jika gelombang haba ini berterusan. Ya, okey. Jadi mungkin berita yang keluar tu membuatkan ramai rakyat Malaysia yang panik dan terus jadi tak tertuala, Datuk. Disebabkan berita yang keluar. Padahal tadi kalau Datuk cakapkan masih belum sampai ke peringkat kerajaan lagi. Terkawal semua. Jadi macam mana pengurusan maklumat juga penting, Datuk, supaya ada mungkin talian khas yang menjadi penghubung kepada rakyat ataupun macam mana hebahan yang dibuat? Silakan. Dari segi hebahan kita menggunakan pelbagai media, iaitu engagement kita dengan MSI pagi ini merupakan salah satu daripada usaha untuk memberi maklumat yang tepat kepada rakyat. Dan dalam masa yang sama, agensi-agensi berkaitan termasuk NADMA, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran juga telah mewawarkan dan juga Jabatan Penerangan juga telah mewawarkan tentang informasi yang tepat berkaitan dengan situasi gelombang haba ini. Jika kita lihat untuk melihat kepada isu-isu yang lebih teknikal, Meteorologi Malaysia juga telah mengeluarkan peta-peta ataupun maklumat-maklumat berkaitan dengan keadaan situasi haba, situasi cuaca dan juga kemungkinan yang akan berlaku di masa depan. Jadi dari segi pemantauan maklumat tu saya rasa telah kita seboleh-bolehnya diedarkan sebaik mungkin kepada masyarakat. Baik, jangan ada pihak yang cetuskan panik sebab semuanya terkawal dan sentiasa rujuk pada laman formal NADMA untuk maklumat yang berkesan. Terima kasih kepada Datuk Khairul Sharil Idrus, Ketua Pengarah NADMA Malaysia yang berkongsi tentang perancangan dan juga mungkin kalau ada pertimbangan yang sesuai akan kerajaan isytiharkan darurat untuk kemakmuran kita bersama. Ya, pasti akan ada pengumuman. Jadi terima kasih Datuk sebab sudi bersama kami di MSI pagi ini. Terima kasih MSI. Assalamualaikum. Alright. Jadi, cakap pasal musim panas ni, Fat, dekat dalam grup WhatsApp saya, setiap hari akan ada update daripada jiran-jiran. Ada beberapa hari dalam minggu ni, jiran saya update ada ular
yang masuk dalam kawasan rumah. Itulah ular, kemudian ada haiwan-haiwan berbisa lain. Yang lain yang berkaitan. Ya. Dan kita bimbang juga kalau misalnya ada yang mungkin tiba-tiba pihak yang cuba membakar ke, memburukkan pembakaran situasi. terbuka. Jadi kita nak bersama untuk ketahui apakah langkah penting perlu kita ambil sebagai masyarakat penduduk untuk bersama berbincanglah. Sebab sekarang ni kita perhatikan ketika musim panas ini ada petani yang merenggut kerana hasilnya berkurangan. Kering. Cili lah apa semua, sayur-sayur semua berkurangan lah. Jadi mereka ni terjejas pendapatan. Betul. Ada impak cuaca ni juga akan membuatkan haiwan-haiwan yang biasa tinggal di habitat mereka terancam. Dia panas, jadi dia keluar. Jadi yang paling terdekat apa? Mungkin masuk ke rumah ayam ke rumah-rumah. Kalau kawasan bandar ni mungkin masuk ke, tengok kita buka mangkuk tandas semua ada ular. Ya, itu memang dah berlaku kan. Ada dekat dalam kolam air, pasu. Ya, Hari itu dekat dalam aircon. Ada satu gambar yang kita tengok viral. Ular tu berada di dalam aircon yang indoor unit. Sebab warna dia pun kadang-kadang macam warna kain batik, warna tali pinggang. Ya, warna kan, warna ular tu. Jadi kita dapat tengoklah pelbagai jenis binatang yang keluar di musim panas ini disebabkan mereka keluar daripada habitat mereka seperti banyak yang kita cakapkan tadi. Laporan yang dikeluarkan, BOPA akan segera membantu. Jadi kita nak pastikan selamat daripada ancaman sebenarnya tentang gelombang haba dan sebagainya. Bersama dengan penolong Pesuruhjaya Bomba Khairul Azwan Ibrahim yang merupakan Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Kebombaan, Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Persekutuan Kuala Lumpur untuk berkongsi maklumat yang penting tip musim panas untuk kita semua. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum Tuan Khairul. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuan. Baik. Kita bercerita mengenai kemarau sekarang ni yang berlaku dan menyebabkan banyak perkara-perkara yang kita tengok sebelum ni tidak berlaku ni terjadi. Sepertinya haiwan berbisa yang keluar mencari tempat untuk berlindung dan mereka datang ke rumah-rumah yang boleh mereka berlindung di situ. Jadi mungkin tuan boleh sharekan antara tips-tips untuk kita mengelakkan daripada haiwan-haiwan berbisa ni masuk ke dalam rumah kita ni tuan. Okay. Seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan binatang berbisa ni adalah binatang berdarah sejuk. Jadi dia tidak boleh bertahan dengan cuaca panas yang ekstrim. Jadi antara tips yang kita boleh kongsi adalah yang pertama, kita kena tutup ruangan-ruangan yang berpotensi untuk binatang berbisa ni masuk, seperti bawah pintu, lubang perbetungan dan juga tingkap yang membolehkan binatang berbisa ni terutamanya ular masuk dalam rumah. Ya. Yang kedua, kita juga perlu menghindari ataupun membasmi makanan yang menarik minat kepada binatang berbisa ini. Tikus, katak. Dengan kata lain adalah kita perlu membuat good housekeeping dekat rumah kita lah. Okay. Sekiranya macam ancaman tu dekat ada haiwan peliharaan kita boleh menghindari dengan menggunakan jaring atau dengan pasang di sekeliling reban ataupun sangkar. Ya. Okay. Okey, itu baik, antara itu yang haiwan dapat kita uruskan. Juga tentang mungkin tuan nak sentuh tentang pemekaran terbuka yang mungkin oleh segala pihak sama ada kecil ke besar. Kadang yang kecil tu yang menyebabkan merebak ya di kawasan yang sensitif. Sekarang ni kering, berangin, memudahkan lagi untuk api itu semarak. Mungkin dapat tuan perincikan? Okey, seperti yang disebut oleh Ketua Mas tadi, kita akan menghadapi musim kemarau ataupun musim barat daya bermula 15 Mei hingga September. Jadi kita dijangka mengalami hujan yang kurang, taburan hujan yang di bawah paras purata dan akan mengalami musim kemarau. Jadi pembakaran terbuka ini akan menyumbang kepada debu ataupun alam sekitar yang tidak sihat. Jadi kepada pengguna atau tips kepada rakyat ini seboleh-bolehnya adalah perlu mengelakkan sebarang pembakaran secara terbuka. Okay, dengan individu itu sendiri, diri sendiri dan juga menasihatkan kepada keluarga ataupun kenalan supaya tidak membuat aktiviti pembakaran terbuka. Seterusnya kita juga meminta rakyat ini melaporkan ataupun membuat aduan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat berlakunya pembakaran secara terbuka dengan sengaja. Yang macam sekiranya tidak boleh kita mengelakkan sampah sarak secara organik ataupun sampah sarak organik ini kita boleh melupuskan dengan cara menanamnya. Okay?
dengan tidak membakar. Seterusnya kita boleh mengamalkan ataupun membuat aktiviti kita semula dengan jangan membuat ataupun membakar secara terbuka. Dan seterusnya kita menasihatkan rakyat supaya sentiasa mendapatkan cuaca ataupun maklumat daripada media-media yang disediakan oleh pihak kerajaan seperti media elektronik ataupun media sosial dan sebagainya. Okey, jadi mungkin Tuan Khairul boleh kongsikan apa yang dirancang oleh pihak Jabatan Bomba sendiri untuk menghadapi musim kemarau yang ialah kita tahu sangat-sangat crucial sekarang ni. Okey, dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 16 Mei yang lepas, Jabatan Bomba juga diminta untuk membentangkan kesiapsiagaan jabatan dalam menghadapi musim kemarau ini. Okey, jabatan telah mengambil langkah-langkah proaktif. Di antaranya adalah kita telah pun menggerakkan ataupun mengarahkan kesiapsiagaan logistik dan anggota di seluruh negara. Dengan membuat pemeriksaan peralatan dan jika perlu kita akan menghadkan cuti-cuti anggota untuk menghadapi operasi kebakaran pada musim panas ini. Termasuklah kita penggunaan helikopter, water tanker, dan kita juga berkolaborasi dengan agensi-agensi sahabat seperti JPS, JMG dan juga Jabatan Alam Sekitar serta Malaysia untuk mendapatkan data menggunakan fasiliti yang sedia ada untuk kita menggunakan semasa pemadaman kebakaran. Maksud kesiapsiagaan di peringkat yang tinggi untuk bersedia membantu kalau ada sebarang panggilan dan laporan? Sudah pastinya. Alright, jadi kita ucapkan terima kasih kepada penolong Pesuruhjaya Bomba Tuan Khairul Azwan Ibrahim, Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Kebombaan Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih Tuan sebab sudi bersama kami pagi ini. Baik, sama-sama. Kekal sihat ya. Assalamualaikum. Jadi itu antara tips-tips daripada penting. Kadang kita memang panas tapi pada masa sama ada haiwan yang berada di rumah kita juga. Berhati-hatilah. Kemudian kawasan sekitar kena cakna kalau kejadian itu nampak macam ada api ke apa semua, cepat buat panggilan dan kita dapat uruskan dengan terbaik. Jalan yang tenang, jangan disangka tiada ular. Itu baik juga sekarang ni. Sesuai dengan musim kemarau sekarang ini. Jadi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak bercerita mengenai Anugerah Hari Guru 2023. Kembali selepas ini. Malaysia bertuah untuk meraihkan dua tokoh ataupun penerima Anugerah Hari Guru untuk tahun ini yang bertemakan Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Dan saya nak bersama yang pertama dengan Datuk Mazlan bin Muhammad, tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan. Tahniah untuk Datuk. Terima kasih. Yang menerima anugerah yang tinggi pada pihak kerajaan. Dan nanti akan bersama dengan Datin Sri Panglima Datuk Dr. Hajah Nuinda binti Haji Alias, tokoh guru kebangsaan yang akan berita langsung secara video dari negeri Sabah. Nanti insya-Allah kita bersama dengan Datuk untuk berkongsi tentang jiwa dan semangat tentang pendidikan. Namun saya bermula dulu dengan Datuk Mazlan yang saya kira tadi ramai nampak aura sebagai seorang guru disiplin itu kekal sehingga hari ini Baik, 30 tahun lebih berjuang untuk pendidikan, termasuk mengasaskan pelbagai sekolah jalinan untuk anak-anak yang ketinggalan Jadi ketika mula-mula melangkah ke dunia pendidikan ini, apa yang menjadi niat, matlamat dan fokus serta jiwa Datuk untuk terus bertahan lebih 30 tahun dalam dunia pendidikan? Sebelum saya secara guru yang terlatih, saya pernah juga menjawat sebagai jawatan guru sementara. Dan pengalaman-pengalaman itu mengajar saya banyak perkara. Pertama, mengenai siapa di depan kita. Yang di hadapan kita adalah pelanggan kita. Siapa pelanggan kita? Pelanggan kita adalah murid-murid kita. Jadi daripada mula itu kita mula merasakan bahawa inilah yang memerlukan kita untuk membimbing mereka. Jadi kalau ditanya mengenai itu, saya kata semangat kita itu ia bermula daripada apa yang kita lihat di mata anak murid kita. Kenapa Datuk begitu meletakkan prinsip pendidikan untuk semua? Tak ada kadang-kadang yang tertinggal dalam bab pendidikan ni. Saya begini, saya pernah bersekolah
waktu saya bersekolah rendah, saya pernah menerima rakan sekelas saya adalah anak-anak orang asli yang dipilih di seluruh negeri Pahang untuk belajar di sekolah kami belajar. Artinya mereka ni adalah anak-anak yang mempunyai potensi dalam pendidikan di kalangan anak masyarakat orang asli. Di situ saya melihat murid-murid ini, rakan-rakan saya sekelas ini mempunyai bakat besar. Ya, walaupun mereka ketinggalan jauh di pedalaman dan sebagainya. Terutama dalam bidang sukan memang kebolehan mereka tinggi. Ya, kemudian diikuti juga dalam pembelajaran akademik pun mereka tidak ada masalah. Jadi pada waktu itu pun saya terfikir yang cerita-cerita di luar mengenai masyarakat orang asli bagi saya tidak benar. Jadi itu mula saya merasakan bahawa tak ada beza pun manusia ni. Kemudian apabila saya diberi peluang sebagai seorang guru, belajar sebagai seorang pendidik, jadi antara yang saya beri penekanan ialah mengenai dengan semua orang boleh belajar. Jangan ada yang orang kita kata yang tersisih, ada yang tersekat, tertekat atas sebab-sebab kita. Dan secara kebetulan apabila saya bertugas sebagai seorang pensyarah di Institut Pendidikan Guru kampus El-Muhaz, saya terlibat dalam satu program Kementerian Pendidikan iaitu untuk mengambil alih sekolah-sekolah orang asli yang pada ketika itu di bawah Jabatan Hal Ehwal Orang Asli untuk diambil sebagai diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan. Dan inilah yang saya mula merasakan bahawa di ceruk rantau mana pun kita kena sediakan program-program untuk akses kepada ilmu dan juga maklumat itu. Benar. Baik, kita juga nak bersama dengan Datin Sri Panglima Datuk Dr. Haji Nuinda binti Haji Alias, Tokoh Guru Kebangsaan yang mana memang menang pelbagai anugerah sebelum ini dan juga seorang yang berjiwa pendidikan, 30 tahun berjuang begitu lama sekali. Datin Sri mungkin dapat kongsikan apakah yang menjadi sumber inspirasi untuk kekalkan jiwa. Di saat atas kertas mungkin ramai yang layak, tapi untuk betul-betul berbakti dengan pendidikan ini perlukan lebih daripada jiwa dan semangat kesungguhan itu. Apa formula yang dipakai oleh Datin Sri untuk dikongsikan? Sebenarnya dalam dunia pendidikan ini amat luas dan saya selalu memikirkan tentang anak murid saya. Seperti kata tokoh tadi, dia kata melihat klien kita pelajar. Jadi saya melihat sampai mana pelajar ini, bagaimana kita nak bantu mereka. Jadi dengan kekuatan itu, dengan kelebihan itu, saya nak melihat mengangkat bukan sahaja martabat sekolah itu sendiri, tetapi juga yang penting ialah pelajar-pelajar itu sendiri. Bagaimana mereka boleh menunjukkan bakat mereka, kebolehan mereka. Kalau boleh kita akan angkat mereka sampai ke peringkat antarabangsa. Jadi semangat yang ada itu iaitu memberi peluang mereka belajar sama rata. Kadang-kadangnya kita lihat pelajar-pelajar ini tidak semestinya mempunyai kehebatan intelektual yang sama, yang hebat. Tetapi ada juga pelajar-pelajar yang mempunyai ability yang rendah. Jadi ini satu cabaran kepada kita. Tapi apabila kita dapat sebagai seorang guru dapat melihat kejayaan mereka dengan ability yang sederhana dan rendah ini, dengan ruang yang kita bantu, kita lihat dengan mendorong mereka boleh mengangkat mereka, iaitu dalam istilahnya kita memberi ruang bukan sahaja equality-nya tetapi equity-nya. Dengan bantuan guru itu mereka sampai ke puncak dan boleh beraksi di antarabangsa. Itu yang buat saya. Macam mana Datin Sri menyemai rasa sabar? Sebab tadi disebutkan ada yang intelektualnya tinggi, ada yang memang emosinya cerdas, tapi kadang-kadang mungkin ada juga yang tercicir ini. Macam mana nak dibantu dan juga disantuni sebaik mungkin cabarannya? Datin Sri? Ya, sangat tinggi cabaran itu. Betul. Sekolah saya ni satu yang unik. Saya mempunyai pelajar yang tidak sama inteleknya. Ada yang very high, low dan juga sederhana. Jadi inilah cabaran saya. Saya menangani pelajar ini cara berbeza. Ya, banyak ruang-ruang yang saya buat menangani mereka supaya mereka tidak terasa rendah diri. Contoh dengan ability yang rendah ini, dia mempunyai potensi yang hebat. Pelajar-pelajar ini mempunyai potensi masing-masing yang hebat.
Dan kita mesti lihat kehebatan itu sehingga kita boleh santuni dan kita boleh galakkan mereka dan menunjukkan potensi itu boleh menjadi satu kejayaan pada diri dia. InsyaAllah ya, dengan sentuhan magis pada guru yang hebat mampu untuk melangkah tinggi. Masa kita akan terhad apa pun terima kasih yang tak terhingga untuk Datin Seri Parlimen Datuk Dr. Haji Hanuinda binti Haji Alias, tokoh guru kebangsaan, dan kepada Datuk Mazlan bin Muhammad, tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan. Semoga kita dapat mengutip inspirasi dari mereka ini, yang mana mereka ini tidak mudah mengalah sekalipun dah bersara tetapi tetap tumpahkan bakti untuk anak bangsa yang tercinta. Terima kasih banyak-banyak. Dan nanti Haziq akan kembali bersama untuk kongsikan pelbagai lagi ilmu untuk kita semua. Terus bersama kami di MHI Malaysia hari ini. Kembali bersama MHI pagi ini, dan sekarang ini dah masuk bulan 5. Bulan 5, 6, 7 ni orang kata musim masuk ke IPT. Jadi ramailah ibu bapa yang mencari IPT mana yang terbaik untuk anak-anak, dan Kementerian Pendidikan Tinggi telah pun mengadakan kempen Jom Masuk U. Setiap tahun akan ada kempen ini. Untuk tahun ini Jom Masuk U 2023 kita bersama Encik Wahi bin Nordin, Pengarah Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi KPT. Assalamualaikum Encik Wahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sihat alhamdulillah. 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 Jadi Cik Wahi, bila kita bercakap pasal Jom Masuk U ni, kita nak menarik pelajar untuk masuk ke IPT, pasti akan ada tempat untuk kita sampaikan mesej. Untuk kita bagi informasi ni kepada masyarakat, terutamanya kepada pelajar dan juga pemohon dan juga ibu bapa. Jadi bagaimana cara KPT lakukan? Okey, terima kasih Haziq. Sebenarnya program Jom Masuk U ni memang diadakan setiap tahun, iaitu untuk memperluaskan akses dan juga equity kepada pendidikan tinggi sejajar dengan Pelan Pendidikan Malaysia, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Pendidikan Tinggi 2015-2025. Jadi KPT akan turun padang bersama dengan 20 institusi awam dan juga beberapa IPTS, institusi pendidikan tinggi swasta, dan juga agensi-agensi yang lain untuk bersama-sama dengan masyarakat, khususnya kepada pelajar-pelajar yang masih menunggu keputusan SPM dan juga keputusan diploma matrikulasi dan sebagainya. Jadi di sini pihak kementerian akan bersama-sama dengan masyarakat untuk mewawarkan apakah program-program yang akan ditawarkan untuk kemasukan ke universiti bagi sesi 2023-2024 ni. Itulah caranya untuk sampaikan informasi tu kan, untuk ramai-ramai turun untuk tengok pilihan yang ada. Jadi apa keistimewaan yang akan nak kita nampak perbezaan untuk Jom Masuk U 2023 ni? Okey, seperti mana kita tahu, walaupun kita dibekalkan dengan saluran internet, media sosial dan sebagainya, seharusnya ibu bapa, calon-calon sendiri berjumpa dengan pempamer-pempamer universiti yang akan bersama-sama kami di 6 zon Jom Masuk U yang akan bermula pada hari Sabtu ni di Johor Bahru, di stadium tertutup Lakin Arena di Johor Bahru, dan beberapa zon lain yang saya akan maklumkan. Jadi di sini ibu bapa dapat maklumat terus apakah program-program yang ditawarkan, program baru, program lama, dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Selain daripada mendapat apakah input-input. Jadi untuk Jom Masuk U kali ini kita akan membawa suasana kampus ke booth pameran. Jadi banyak perkara-perkara baru yang akan ditunjukkan. Feel ataupun peranan-peranan pelajar di universiti akan dibawa ke booth pameran. Jadi kami di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi dengan sukacita menjemput semua ibu bapa, guru-guru, pelajar-pelajar yang pemohon yang ingin mendapatkan maklumat untuk mendapatkan maklumat di Jom Masuk U di 6 zon yang kita telah rancangkan nanti. Daripada 20 Mei minggu 20 ni. 20 Mei ya. Sampai 5 hari bulan Jun 2023 ini. Ya, akan buat tour lah kiranya untuk Jom Masuk U ni. Jadi kita dah bercakap mengenai Jom Masuk U, tapi sekarang nak cakap mengenai bagaimana KPT melayan antara pertanyaan-pertanyaan, rungutan lah juga daripada pelajar, ibu bapa mengenai proses kemasukan ke IPT. Mungkin mereka rasa agak panjang, mungkin ada agak sukar untuk melakukan proses tersebut. Okey, sebenarnya kita ada pelbagai medium untuk kita santuni pertanyaan-pertanyaan daripada ibu bapa, khususnya bagi mereka yang memiliki
telefon pintar boleh memuat turun satu aplikasi yang kita telah bangunkan, iaitu UPU Pocket, yang mana di sini ibu bapa, masyarakat boleh mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan program dalam program-program yang ditawarkan, kurs-kursus yang ditawarkan berkaitan dengan penerangan tentang universiti yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, dan juga pertanyaan maklum balas tarikh-tarikh tertentu, tarikh-tarikh penting yang akan dilaksanakan oleh KPT sendiri, yang mana tarikh-tarikh ini menjadi penentu kepada permohonan, bila hebahan, bila pendaftaran. Jadi bermula macam Haziq kata tadi, bermula pada bulan Mei, Jun dan Julai ini adalah musim proses permohonan yang kita baru saja buka mulai pada 15 hari bulan Mei yang lepas sehingga 9 hari bulan Jun. Kita juga masih tertunggu-tunggu bilakah keputusan SPM itu akan keluar. Jadi jangan lupa jangan lupa untuk ibu bapa dan juga pemohon-pemohon anak-anak yang berada di tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni untuk mendapatkan maklumat di Jom Masuk You, dan juga mendapat maklumat tentang UPU online, yang mana permohonan kemasukan universiti bukan lagi seperti dahulu yang menggunakan borang dan sebagainya, tapi menggunakan cara atas talian. Saya nampak senang pergi ke laman web tersebut je. Dulu kita kena beli slip apa semua kan untuk masuk UPU ni kan. Jadi mungkin yang kali ini UPU mungkin dapat membantu dalam strategi pemohon untuk memilih kos yang sesuai. Ya. Seperti mana yang saya sebut tadi, dalam UPU Pocket tu kita ada menyatakan markah trend markah, yang mana permohonan ataupun pemilihan kita berdasarkan kepada sistem merit. Merit ni calon kena kira dulu apakah subjek yang dia dapat. Kemudian ada kalkulator merit. Kalkulatornya pun dah ada. Cuma masukkan grade saja dan kira. So dapatlah satu markah merit, dan dibandingkan dengan program contoh Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Ini antara program yang paling popular. Yang mana berapakah markah merit, trend markah merit untuk 2 tahun tu, katakanlah markah merit tu 93.7. Jadi kita calon kira berapa markah merit sendiri, contoh 83. Jadi boleh tak calon 83 markah merit 83 ni mohon untuk Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak? Boleh lah. Tak boleh sebab cut off yang tahun sebelumnya 93. Dia 93. Ya, jadi calon-calon ibu bapa kena faham. Jadi di mana nak dapat maklumat ini? Boleh ke reruai kami di Jom Masuk You yang akan diadakan pada 20 dan 21 bulan ni di Johor, di Bintulu, Sarawak. Kemudian minggu berikutnya di UiTM Kedah dan di UMS Sabah. Kemudian minggu terakhir pada 3 dan 4 di Universiti Malaysia Terengganu, dan yang majlis penutup adalah pada tarikh 4 dan 5 hari bulan di Dewan Tengku Chancellor Universiti Melaya, Kuala Lumpur. Jom Masuk You 2023. Apa lagi yang anda tunggu? Datang beramai-ramai untuk dapatkan informasi yang lebih lanjut mengenai kemasukan ke universiti. Jadi terima kasih ucapkan kepada Encik Wahid Nordin, Pengarah Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi. Terima kasih Encik Wahid. Sama-sama. Sudi bersama kami hari ini. Okey, jadi saya nak bergerak ke sana kejap Encik untuk kita bersama dengan Ahmad Fetri Yahya yang keseorangan. Itulah, sekarang ni kita tadi dah kongsikan tentang kena hati-hati musim panas. Kemungkinan ular kawasan pemakanan terbuka yang boleh mengundang pada bencana yang besar. Juga penting untuk kita buat persiapan semua aspek kehidupan lah ya. Air, jangan lupa untuk minum, untuk hydratekan tubuh badan kita. Rasa macam lembik ke apa semua. Okay, pastikan air itu dijaga rapi. Dan juga tadi ada disebutkan di awal program tadi, saya buat pemeriksaan kesihatan. Pemeriksaan kesihatan untuk kita dapatkan secara kerap. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton kami MSI hari ini di Esok TV3. Kita nak berbicara tentang simpanan menjelang persaraan di soal wang. Penting. Banyak buat caduran persiapan. Macam mana Fetri Yahya persiapan? Persiapan persaraan. Kalau dia kenalah untuk diri sendiri, untuk isteri, untuk anak-anak, kena adalah 7 angka lah. Kena pandai kita. Yang penting kita buat persiapan lah. Yang penting ada usaha ke arah itu. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton kami hari ini. Jadi kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum. Malaysia hari ini.